Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita dan mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan kepada kita. Okey, insya-Allah seperti biasa, jom kita mulakan dengan Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Ma'in Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahhar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Mudathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimur Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyyu Rahmah Nabiyyu Taubah Harisun alaikum Ma'alum Syahir Syahid Bashir 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 Mubashir Nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Khatibul Umami Alamul Huda Kashiful Kurabi Rafi'ur Tabi Izzul Arabi Sahibul Faraji Asma'un Nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ni. Alhamdulillah, syukur kita suka untuk sama-sama berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa yang nak ikut mungkin boleh ikuti dekat YouTube Asma'un Nabi, tab Asma'un Nabi, Ustaz Amin Asma'un Nabi. Okey, so malam ni insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Persatuan Pelajar. Okey, so kita sedang menunggu mereka untuk masuk. Okey, kita sedang menunggu untuk Persatuan Ikatan Muslim untuk sama-sama kita dalam kita bincang mengenai peperangan Badar. Jadi mudah-mudahan sedikit kita kongsi pada malam ini memberi kebaikan dan manfaat, insya-Allah. Okey, nampak tak ada lagi. Okey, sekejap ya. Belum ada lagi nampaknya. Okey.
Okey, pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita kongsikan maknanya satu perkongsian yang menarik, iaitu kita nak congkil mengenai peperangan Badar dan apakah kaitan dengan pengurusan emosi ya. Sebab apa? Sebab dalam peperangan Badar ada satu pengajaran yang sangat-sangat bagus Okey. Jadi mudah-mudahan malam ni kita akan sama-sama dengan Ikatan Studi Islam UKM. Okey, kita sedang menunggu untuk dia masuk. Okey. Okey. Okey, so jadi maknanya kita kongsikan pada malam ini iaitu mengenai peperangan Badar dan pengajaran-pengajaran dia. Mudah-mudahan mereka manfaat insya-Allah. Okey, kita ada bersama saya sekarang adalah Ikatan Studi Islam Kebangsaan Malaysia, betul ya? Betul. Okey, boleh terangkan sikit siapakah anda kepada kita punya follow pada malam ni, insya-Allah, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama diberi Muhammad Ikram Afifi bin Mazan. Memegang Rais sebagai Rais Lajnah Sukan Akademik dan Kebajikan bagi ISU. Masya-Allah. So masih belajar lagi? Masih belajar tahun 2. Okey, masya-Allah. Tahun 2. Apa ambil bidang apa? Bidang Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okey. Okey, malam ni kita kongsikan mengenai peperangan Badar. Okey, saya difahamkan kita semua ada soalan-soalan yang ingin ditanya. So sebagai mukadimah dia, mungkin boleh kongsikan apa yang kita nak kongsikan, insya-Allah. Okey, insya-Allah untuk malam ni kita akan menceritakan berkaitan dengan peristiwa Perang Badar lah. Cuma untuk malam ni kita akan melihat dari segi pengurusan emosi itu sendiri lah. Itu kita cuba bincangkan macam mana kita nak ambil sesuatu, nak ambil ibrah pada Perang Badar itu sendiri lah, insya-Allah. Boleh kita mula? Boleh, silakan. InsyaAllah. Untuk malam ni kita akan menceritakan berkaitan dengan peristiwa Perang Badar. Untuk maklumat semua, Perang Badar iaitu suatu perang tentera Islam yang pertama selepas hijrah. Dan peperangan ini berlaku semasa bulan Ramadan. Untuk soalan yang pertama untuk saya ajukan kepada Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakanlah sedikit berkaitan dengan peristiwa Perang Badar itu sendiri, insya-Allah. Okey. Satu perkara yang kita cerita sikit mengenai peperangan Badar. Okey, cuba kita bayangkan ini cuba nampak boleh saudara Ikram nampak nampak Ikram dia? Ikram. Okey. Ini adalah kalau kita bayangkan katakan kita bayangkan sekarang ni adalah semenanjung tanah Melayu So maksudnya ini ke Thailand, betul Thailand. Ini semenanjung tanah Melayu, sebab semenanjung tanah Arab dengan semenanjung tanah Melayu dia lebih kurang sama. Daripada banyak perkara, daripada sudut bentuk dia ke bawah tu. Begitu juga daripada sudut sejarah dia, ketika pertembungan kuasa besar antara Rom dan Parsi, berusaha untuk melebarkan dia punya kawasan jajahan, tapi mereka tidak masuk ke semenanjung tanah Arab. Kalau kita tengok semenanjung tanah Melayu juga, ketika Genghis Khan berusaha untuk memperluaskan negara daripada timur sampai ke barat, dia juga tidak turun kepada semenanjung Arab. Okey, hasil mana ada kesamaan. So macam kita tahu sini. Okey, katakanlah ini semenanjung tanah Melayu. Okey, sini adalah Johor. Okey, sini Kuala Lumpur, sini Kedah. Okey, so jadi maknanya sini adalah Johor, sini Kuala Lumpur dan sini adalah Kedah. Okey. Jadi untuk kita mudah faham, okey, bawah ni adalah Yaman. Ini adalah Mekah Mekah. Okey. Kemudian atas ni adalah Madinah.
Okay, jadi maksudnya kalau anda kata kita nak senang faham, Yaman adalah Johor. Kalau nak senang faham sekarang Yaman adalah Johor. Kemudian Mekah ni macam Kuala Lumpur lah macam sekarang kan. Mekah ni kan Mekah adalah macam kota utama. Okay, Mekah adalah Kuala Lumpur. Madinah ni macam Kedah. So maksudnya nak senang faham daripada sudut geografi dia biar kita dapat faham Okey. So ini maknanya bawah sini adalah Yaman. Yaman ni adalah Johor, kemudian Mekah, kemudian Madinah So maksudnya Mekah ni Kuala Lumpur dan Madinah ni adalah Kedah. Okey. Okey, so mana letaknya Badar? Mana letaknya Badar? Mana letaknya Badar? Okey. Badar ni letaknya kalau Kedah tu, okey, Kedah ni bahagian nak ke Penang. Kat situ letaknya Badar. Okey, so dia maknanya kita ada komen sekarang Ikram ada bunyi kipas. Saya tak tahu kipas saya kipas awak. Okey, sekejap Okey, sekejap Dia kipas bawah Okey, baik. Okey. Alright. Baru clear. Okey, minta maaf. Tak, sebenarnya tadi itu saja je. Sebenarnya Ikram dia nak bayangkan macam angin padang pasir sebab kita cerita pasal Perang Badar kan. Allah. Angin padang pasir. Okey. So kita kongsi balik Okey, so maknanya Yaman adalah Johor, okey, Mekah adalah Kuala Lumpur dan juga atas tu adalah Kedah. Kedah ni Madinah So maknanya mana Badar? Badar ni adalah ke Penang. Penang. Okey. So jadi itu kita cerita dulu mengenai lokasi dulu untuk kita dapat gambaran sebab Semenanjung Arab dengan Semenanjung Tanah Melayu ni dia punya kedudukan lebih kurang sama. Okey. So jadi kenapakah perang Badar ni boleh berlaku? Okey, ketika Nabi SAW berhijrah pada lebih kurang 622 Masihi. Kita sekarang 2020, jadi Nabi berhijrah 622 Masihi ataupun pada satu hijrah lah. Kepada hijrah, Nabi SAW bersama para sahabat, daripada Kuala Lumpur tak senang faham daripada Kuala Lumpur ni, Nabi pergi ke Kedah, Nabi pergi berhijrah ke Kedah, tak senang faham, Nabi pergi Madinah dan Nabi SAW meninggalkan banyak harta-harta. Jadi maknanya rumah harta-harta semua ditinggalkan. Dan orang Quraisy maknanya memang paksa Nabi dan disuruh untuk tinggalkan semua harta-harta. Jadi maknanya macam katakan pindah tiba-tiba ke Kedah, jadi rumah tu tetap rumah mereka. Jadi apa yang terjadi adalah pada lepas Nabi SAW berhijrah, semua para sahabat berhijrah, jadi orang kafir pecahkan seluruh rumah-rumah orang Islam dan dia ambil harta-harta orang Islam dan dia jual harta orang Islam. Dan ada yang bagus-bagus emas lagi dan sebagainya, dia nak bawa pergi berdagang. Mana dia nak pergi berdagang? Dia nak pergi berdagang pergi ke Bangkok. Nak senang faham pergi ke Bangkok. Iaitu pergi ke Syam. Maksudnya maknanya daripada Kuala Lumpur, dia nak pergi Madinah, Kedah, dia nak lalu atas pergi ke Bangkok, pergi ke Syam. Itu nak senang faham So maknanya jadi para sahabat ketika itu maknanya mereka mendengar iaitu Abu Sufyan mendapat modal percuma mereka pecahkan rumah-rumah orang Islam, mereka ambil harta-harta orang Islam, mereka dapat modal percuma, mereka nak bawa pergi berdagang. So jadi maknanya sampai satu masa jadi para sahabat jumpa Nabi SAW dan apa? Mereka berkata, wahai Rasulullah, boleh tak kita nak tahan kafilah perdagangan yang akan lalu Penang. Nak senang faham yang lalu Penang ni, yang lalu nak pergi ke Bangkok tu, lalu Penang tu, boleh tak kita nak tahan? Kita bukan nak ambil harta mereka, wahai Rasulullah. Kita nak ambil harta kita je. Kita nak ambil hak kita saja. Kita bukan ambil hak mereka, kita ambil hak kita je. Boleh tak? Dan Nabi SAW berfikir beberapa ketika. Maka ketika itu akhirnya Nabi SAW bersetuju. Dia berkata, okey jom. Bolehlah. Jom kita pergilah ke Badar. So jadi maknanya daripada Kedah, nak senang faham daripada Kedah daripada Kedah. Jadi maknanya Kuala Lumpur ni Mekah, Madinah ni Kedah, mereka turun sedikit ke Penang. Ke bawah sikit, mereka turun sikit ke Penang.
Mereka turun sikit ke Penang, dekat situlah mereka cadang untuk tahan kafilah perdagangan Abu Sufyan ini. So, jadi maknanya sebenarnya tujuan utama mereka pergi, mereka bukan nak pergi berperang. Rasulullah SAW dengan 313 para sahabat bukan nak pergi berperang. Mereka nak tahan kafilah perdagangan. Tapi Abu Sufyan ketika itu dapat tahu, mereka orang-orang Badui ini berbual-bual, dapat tahu, akhirnya dengan duit yang ada, dengan harta yang ada, mereka bayar 1,000 orang guard, 1,000 orang bodyguard macam bodyguard yang mengikuti belakang kafilah Abu Sufyan. Dan antaranya adalah Abu Jahal sendiri, Umayyah bin Khalaf, dan tokoh-tokoh besar Mekah lah pada waktu itu. Supaya apa, maknanya mereka nak protect harta yang mereka punya pula. Mereka rasa macam Nabi nak rampas semua. Padahal tak, Nabi nak ambil orang Islam saja. Maka ketika itu kafilah Abu Sufyan telah melintasi Penang. Tak senang faham Penang dah naik sampai ke Perlis. Maka Abu Sufyan, maka Abu Jahal, mereka membuat keputusan untuk tunggu di Penang dan memerangi Nabi SAW. Penang itu pada Badar. Itu background ataupun sedikit latar belakang mengenai mana peperangan Badar. Baik. Itu je. Yep. Okey. Terima kasih Pak di atas sedikit lah macam mana peristiwa perang Badar yang berlaku lah. Dan Ustaz cuba sudah terangkan dengan membagi contoh lah seperti sebenarnya sendiri lah. So harapnya semua penonton faham dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Okey, untuk yang kedua, untuk soalan yang kedua Ustaz, bagaimana ibrah dari perang Badar itu sendiri kita dapat terjemahkan dalam pengusahaan emosi kita? Itu soalan yang kedua. Okey, jadi terima kasih kepada Ikram dan sedang follower yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, jadi dalam peperangan Badar banyak emosi yang kita boleh belajar. Banyak emosi yang boleh kita belajar. Yang pertama sekali, apa emosi yang kita perlu belajar? Yang pertama sekali, benda yang uncertainty, benda yang tak tahu, benda yang tak perasan, benda yang kita tak jangka. Macam para sahabat ridwanullahi alaihim wa arda bersama para sahabat Rasulullah seramai 313, mereka tak jangka pun mereka akan berperang. Mereka bukan pergi berperang. Sebab itu, para sahabat tidak bersedia membawa kelengkapan peperangan. Banyak pedang tak bawa. Mereka memang, waktu itu kuda pun hanya beberapa ekor. Ada 2, setengah rawi kata 3. Mana unta pun beberapa ekor. Mana mereka berjalan kaki. Dan 100, lebih kurang 110-115 kilometer berjalan kaki pada waktu itu, dia bukan benda yang mudah. Sebenarnya, mereka tak terjangka. Jadi, apa yang kita perlu belajar? Pertama sekali, menguruskan emosi kita pada benda-benda yang tidak terjangka. Contoh macam COVID ni, benda yang tak pernah jangka. Tak ada seorang pun daripada kita yang pernah hidup ketika kebanyakan saya tak cakap seorang, mana ketika berlakunya ujian virus seperti ini pada 1919. Yang menjangkiti ramai orang dan ramai juga meninggal. Pada saya tak ramai lah. Maknanya orang yang hidup lah kan, yang lahir pada 1919, yang masih hidup pada sekarang ini, yang mempunyai pengalaman bagaimana cara nak handle benda ni. Kita dekat Malaysia pun kita hanya tahu, ramai orang tak tahu pun mengenai benda-benda tak terjangka ni kan. Macam mana tiba-tiba kita boleh masjid tutup kan, umrah setakat ditangguhkan, haji belum tentu lagi, solat Jumaat kita ditangguhkan dan sebagainya, tak pernah terjangka. So jadi ibu bapa kakak tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, yang paling penting sekali adalah hidup kita ni melalui banyak benda-benda yang kita panggil uncertainty. Uncertainty maknanya benda-benda tak pasti. So kita kena sentiasa bersedia untuk menghadapi benda-benda yang tak pasti. Okey? Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kita tak pernah tahu bila kita meninggal. Kita tak pernah tahu pun. Sebab itulah dalam Islam ada satu konsep apa yang kita panggil tawakal. Tawakal ni maknanya penyerahan kita betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita ni sentiasa bertawakal walau apa pun keadaan kita
kita hendaklah sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu apa keadaan kita akan datang ke depan. Hari ini berapa ramai orang yang maknanya super jutawan lah ya. Kita panggil memang multi million dan sebagainya kan. Yang memang tiba-tiba jatuh bankrupt. Yang sekelip mata tau. Kan? Dan berapa ramai orang yang biasa-biasa pada hari ini yang tiba-tiba jadi jutawan pun ada juga. Dengan keadaan pandemik ni mana tiba-tiba. Maksudnya kita tahu itulah kehidupan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di tepi, kadang-kadang di kanan dan sebagainya. Yang penting adalah sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah sebut, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah bagi dia kalau bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terima kasih. Apa lagi? Tak. Mungkin kita nak. Okey, daripada Ibrah yang kita boleh lihat yang utama ni itu segi tawakal lah. Tawakal kepada Allah SWT. Okey Ustaz, untuk soalan yang seterusnya. Okey, mana Ustaz tadi sebut konsep tawakal lah. Okey, kalau kita tengok dalam peperangan pada ini konsep tawakal itu dipaparkan oleh Datuk Islam sendirilah. Dan macam manalah untuk kita aplikasikan dalam konteks sekini lah. Yang kalau tengok kita sudah mendekat dengan bulan Ramadan dan kita sekarang ni dibelenggu dengan PKP. Itu sendiri. So macam mana kita nak aplikasikan konsep tawakal tu dalam keadaan kita sekarang? Untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya. Okey, pertama sekali kita perlu faham sedikit apa tu tawakal. Tawakal ni maknanya penyerahan secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyerahan secara total, kan? Maknanya kita tak ada apa-apa pun, kita tak ada apa-apa pun keadaan. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya nak cerita sikit. Maknanya sedikit pengalaman. Mungkin ibu, akak, ayah lagi kaya pengalaman daripada saya kan, ataupun sedang pendengar sekalian ya. Okey. Satu hari, saya membawa rombongan pergi ke Masjid Aqsa dan pergi ke Mekah Madinah. Pergi Masjid Aqsa dan pergi ke Mekah Madinah. Waktu tu saya bawa isteri saya yang mengandung lebih kurang 6 bulan lebih ke 7 bulan. 6 bulan lebih 7 bulan. So saya timbang-timbang, jom tak apa saya bawa sebab berat tu lebih kurang dalam 2 minggu saja. 2 minggu saja. Hari pertama saya sampai di Madinah, kan? Jadi jemaah kat Masjid Aqsa lagi. Pada jemaah akan sampai malam. Jadi saya sampai tengah hari. Petang tu, isteri saya waktu nak semayang maghrib tu, waktu tu tiba-tiba isteri saya macam badan dia sesak nafas. Saya kata okey tak apa. Kita pergi hospital. Pergi hospital malam itu bersalin. Kan? Lebih kurang 6 bulan tau. 6 bulan lebih 7 bulan bersalin kan. Okey. Jadi bersalin di Madinah, kan? Maknanya dekat hospital Madinah, kan? Kemudian jemaah pun sampai, saya uruskan jemaah apa semua. Okay. Hari alhamdulillah baby walaupun tak cukup bulan tapi sihat. Okay. Jadi kemudian isteri saya bersalin dan boleh bayangkan tak terjangka dan sebagainya, dan kos agak tinggi juga di sana kan. Maknanya kos agak tinggi juga di sana. Okay. Kemudian lepas 2 hari, kesihatan isteri saya drop sampai akhirnya dia koma, kan? Koma. Dan maknanya waktu tu dah 50-50 lah, dah 50-50 lah. Okay. Jadi saya pun jumpa doktor-doktor kan yang terbaik, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Tapi waktu tu sebagai ketua rombongan dan yang mempunyai travel, okey, saya kata okey, alhamdulillah, ya Allah, aku bersedia untuk sebarang kemungkinan, tak apa ya Allah, tapi aku akan fight. Maksudnya kalau dia kata apa-apa kemungkinan paling buruk pun tak apa, aku akan fight. Maknanya aku nak buat yang terbaik lah, biar tidak ada terkilan ke hati tu, kan? Dan sebagai ketua rombongan dan owner kepada travel agent ni sendiri, jadi dalam beg saya ni duit cash tau agak ada lah. So kita bawa lebih kurang 300 jemaah tau. 300 jemaah, maknanya duit cash tu agak banyak jugalah ada kat beg saya, kan?
Okey, so jadi maknanya ya Allah, tapi maknanya aku tawakal pada Engkau ya Allah. Tapi dalam hati saya kata, okey tak apa. Apa-apa bil apa semua untuk urusan apa semua ni, mana duit ada lah, duit ada lah. Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan saya satu perkara. Jadi waktu dah koma tu saya pun agak pening lah sebab nak urus jemaah lagi, isteri lagi dan sebagainya kan. Okey. Jadi petang itu saya dengan mutawif saya dah ziarah isteri yang tengah koma tu. Saya pun telefon mutawif. Jemaah-jemaah semua dah selesai dalam ziarah. Saya pun pergi ajak dia pergi makan lah. Okay. Dalam perjalanan balik daripada makan, dah makan, perjalanan balik, oleh kerana terlalu macam memikir sangat, beg saya tu tertinggal dalam, dia bukan teksi pun. Kalau kat Mekah Madinah macam peribik sapu lah. Kan? Maknanya, duit yang ada dekat saya hanya yang adalah poket saja. Yang dalam poket saja tu. Pasport hilang, semua dokumentasi yang berkenaan kelahiran semua hilang. Waktu tu. Kan? Jadi saya kata ya Allah tolonglah Tuhan. Petang tu lepas sebelum maghrib, saya pergi ke hospital. Kemudian di hospital tu biasanya kalau sebelum saya ziarah isteri tu, saya akan minum, beli air, ada air teh dipanggil teh harap tu. Kan? Minum dulu, baru kadang-kadang baru saya naik ziarah lah. Tapi hari itu, nak minum teh pun saya terkira-kira tau. Sebab apa? Duit dalam poket ni hanya tinggal beberapa rial saja lagi. Saya waktu tu sembahyang, saya kata, ya Allah, hari ini Tuhan, aku baru tahu secara emosi dia apa itu tawakal. Dulu tawakal di sini. Okay. Oh, kita tawakal. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tarbiyah, tawakal tu bukan semata-mata di sini, tapi letak di sini. Kan? Duit pun tak, langsung duit tak ada. Saya nak beli teh pun tak ada duit waktu tu. Dengan mana ya Allah, aku serah. Saya lepas solat maghrib tu, dia kata, ya Allah, aku berserah bertawakal kepada Engkau ya Allah. Kan? Dengan jemaah, dengan duit tak ada, dengan pasport saya hilang, pasport isteri hilang, dokumen semua hilang. Saya kata, ya Allah, hari ini aku bertawakal kepada Engkau ya Allah. Barulah tahunya apakah itu tawakal yang ada di sini. Bukan di sini. So, kadang-kadang kita yang mengajar tawakal dan sebagainya dekat sini. Okay? Maknanya ilmu ada. Tapi untuk sampai di sini betul-betul. Masya Allah. And, jadi pada malam itu, dah selesai ziarah isteri, hospital pun tutup, saya pun balik ke Masjid Nabawi. Kat Madinah ni. Isteri berlaku kat Madinah. Saya duduk, tiba-tiba ada satu orang datang. Datang dekat saya. Kan? Duduk sebelah saya. On tour. Saya tak kenal dia. Kan? Mungkin dia jemaah lah. Saya pun tengok dia. Assalamualaikum. Saya bersalam. Tiba-tiba dia pegang saya. Dia kata, anak, engkau sabar. Sabar macam mana? Banyak benda yang aku tengah lalui ni apa semua kan? Dia kata, kehilangan di Madinah adalah bumi Nabi. InsyaAllah benda tu akan dipulangkan kepada engkau. InsyaAllah akan dipulangkan kepada engkau. Ini bumi Madinah. Macam mana kau boleh tahu saya punya tengah hilang ni? Macam mana kau boleh tahu? Kan? Macam mana boleh tahu? Dia kata, ini bumi Madinah. Kehilangan apa yang kau hilang, maknanya kau akan dapat balik, kau akan jumpa balik. Kan? Cuma amalkan zikir ini, kata dia. Ini yang kita nak kongsikan pada hari ini. Tapi dekat ujung perkongsian kita. Amalkan zikir ini. Kau baca banyak-banyak. InsyaAllah akan pulang balik. Benda yang kau ada tu pulang balik. Ikut logik. Bukan teksi. Ini peribik sapu. Dalam duit orang Arab, tahulah perangai orang Arab. Dalam beg tu maknanya berpuluh ribu lah, maksudnya duit spare untuk jemaah apa semua kan. Rial maksudnya waktu tu untuk spare apa semua tu. Kalau ikut akal, mustahil lah. Mustahil akan dipulangkan. Mustahil. Ikut akal mustahil lah. Mustahil. Okay. Saya duduk. Malam itu, waktu saya dekat hotel, datang orang, tiba-tiba, bawa beg saya tu. Dia kata apa? Dia kata, ada tak siapa hilang beg? Ada tak? Siapa hilang beg? Maka ketika tu, ya Allah,
dipulangkan pada malam itu, Masya Allah. Itu satu benda yang memang pada saya miracle lah. Kalau saya nak cerita perkara maksudnya benda miracle, antara benda miracle atau benda-benda keajaiban yang pernah saya lalui, antaranya benda ini lah. Kan? Dan saya kata, ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kan? Boleh bayangkan waktu tu buntu macam mana, jemaah 300 orang, isteri tengah koma, waktu tu saya bawa anak saya kecil lah tu lagi, kan? Nak jaga lagi, Masya Allah waktu tu kan. Maknanya memang waktu tu memang sepenuh hati tau berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Balik kepada soalan saudara Ikram tadi. Di bulan Ramadan ini, kan? Kita cerita mengenai tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu uncertainty kita tak tahu. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok data dan fakta mengenai statistik negara kita antara paling bagus dalam menangani COVID-19 ini. Kan? Tapi usah bangga, usah takabur. Kan? Kita tak tahu untuk ke depan bagaimana ketika dunia lain sedang panik. US 700,000 orang dijangkiti. Kan? Kita tengok negara-negara lain, kita tak tahu dan mungkin akan datang balik, kita pun tak tahu. Kan? Tawakal kita, terutama pada bulan Ramadan, biar bukan semata-mata di sini. Di sini pun okey dah, alhamdulillah. Daripada orang tak tahu langsung, di sini pun okey dah. Tapi yang paling penting kita di sini. Kan? Pejam mata kita, kan? Istighfar banyak-banyak, ingat Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, kan? Kemudian di sini yang perlu perlu kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini, kan? Itu yang bila kita sebut bertawakal tu penyerahan secara total, maknanya memang berserah, memang tanpa apa-apa pergantungan kepada yang lain pun. Dan insya-Allah itu yang Allah sebut betul. Faman yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah bagi dia tu. Saya menyaksikan benda ni. Kan? Saya menyaksikan benda ni. Saya tengok saudara Ikram nampaknya sudah berpuluh-puluh ya. Boleh buka kipas balik pun tak apa kot saya rasa. Tak apa, sikit je ni. Okey, insya-Allah. Cuma cakap tu kuat kasih macam ni. Okey. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Kalau kita tengoklah apa yang Ustaz cuba sampaikan, iaitu tawakal ni bukan hanya kepada bahawa tawakal itu di hati kita masing-masing, insya-Allah. Ya. Okey Ustaz, untuk soalan yang seterusnya, dari segi pengusahaan emosi ni, kalau kita tengok, kalau sebagai contohlah, macam mana kalau seorang ni dia tidak pandai dari segi pengusahaan emosi, jadi adakah ia boleh berjangkit dengan orang yang dekat? Contohnya dari segi ahli keluarga itu sendiri dah. Adakah pengusahaan emosi tidak turun akan berjangkit dengan orang yang terdekat kita? Itu soalan. Okey. Okey, cuba fahamkan baik-baik konsep ini. Sedang follower yang saya sayangi sekalian kan. Okey, cuba fahamkan konsep ini baik-baik Okey. Otak kita daripada sudut penerimaan benda-benda negatif benda-benda yang tak baik dia lagi bodoh daripada perut. Otak kita dari sudut penerimaan benda-benda tak baik, dia lagi bodoh daripada perut. Okey. Perut dapat benda tak baik, dia cuba usaha keluarkan. Sama ada kita muntah, berak-berak, cerit-berit dan sebagainya. Maknanya cuba keluarkan. Okey. Maksudnya maknanya itu perut. Tapi otak kita dengar benda-benda tak baik, lama-lama dia akan lekat ikut. Dengar benda tak baik, dia akan lekat ikut. Okey, kita sebenarnya boleh cuba try test. Ikan orang mana? Orang Terengganu. Terengganu. Orang Kelantan? Terengganu. Kalau Terengganu kita tambah satu lagi. Acu cuba try test. Acu lah. Okey. Kawan kita datang pada kita, kita tengok muka dia, kita try tanya dia, kita
muka awak ni, awak tak sihat ni, muka macam pucat ni. Maka kawan kita yang pertama kata, tak ada, okey. Kita pakat-pakat dia. Kemudian orang kedua pula cakap, awak muka macam sakit dah, macam pucat sikit dah. Malam tadi kurang tidur ke? Okey, sihat. Orang ketiga datang jumpa, saya rasa macam awak tak sihat lah, sebab muka lain daripada semalam lah. Semalam macam kurang tidur sikit lah, macam pening-pening sikit lah. Dia dah start. Okay. Jadi orang keempat cakap, awak punya muka macam memang pucat ni. Memang rasa macam badan macam nak demam saya sebenarnya kan. Maknanya dia sudah mula menerima benda itu. Orang ke-9, orang ke-10 cakap benda yang sama, lama-lama dia akan percaya. Memanglah saya tidak kira berklinik lah. Dah berklinik lah. Sebab apa? Sebab macam badan tak sedap lah. Macam sakit-sakit lah. Sedih-sedih macam sakit-sakit lah. Otak ni daripada sudut penerimaan, benda-benda tak baik, dia lebih bodoh daripada perut. Perut akan usaha keluarkan, otak lama-lama akan terima. Sebab itu, emosi yang buruk, dia akan berjangkit. Tak percaya? Siapa yang bersama kita pada malam ini, cuba tolong kongsikan. Banyak di antara kita makin membaca mengenai tentang COVID ni, makin rasa risau, ada anxiety, ada kerisauan yang melampau, rasa macam sesak nafas, rasa macam nak demam, rasa macam sakit ni, agaknya kena jangkit apa semua. Berapa ramai macam kan? Sebab itu, hiduplah dikelilingi dengan orang-orang yang positif. Kan? Dan kita sendiri perlu jadi orang yang sentiasa positif. Sebab benda negatif ni, dia akan berjangkit. Kan? Kalau kita selalu dengar benda-benda yang buruk, selalu mendengar benda-benda yang tak bagus, lama kelamaan kita akan terpengaruh dengan benda itu. Ini apa yang Nabi SAW kan ada dah siapa yang cakap tu kan. Saya maksudnya dia dengar baca banyak COVID tu rasa macam rindu kan. So betul. Maknanya sebab itu kita ni kena, apa yang kita kena faham, benarlah apa kata Nabi SAW. Iaitu apa? Iaitu Nabi SAW menyebut al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan terpengaruh dengan agama orang sekeliling dia. Kan? Seseorang akan terpengaruh dengan agama orang sekeliling dia. Kalau orang sekeliling dia sentiasa positif, maka dia akan positif. Kalau orang sekeliling dia negatif, dia akan negatif. Kan? So maknanya sebab tu bacalah benda. COVID sekarang, jangan kita faham COVID sekarang dengan maksudnya ada tanda-tanda dia dan kerajaan dah bagi kluster-kluster dah, insya-Allah. Jaga diri kita, keluar dengan doa, tak ada masalah kan. Kita makin baca, kita akan sesak nafas kita kan. Dan berkawanlah dengan orang yang positif. Sedang penonton yang saya sayangi sekalian kan, kita bukan saja berhadapan dengan kebimbangan COVID. Lepas COVID, dengan ekonomi akan slow, pekerjaan akan makin susah, orang start maknanya agak maknanya berhati-hati dalam membeli dan sebagainya. Maknanya kalau ikut lagi keadaan yang lagi mencabar. Tapi kalau anda kata kita berkawan dengan orang positif, insya-Allah kita akan positif. Segala-galanya dia bermula di sini. Okey? Sini penting sangat. Kemudian sini pun penting. Pengurusan emosi sini dan sini sangat penting dalam kehidupan kita. Okey. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah untuk soalan yang terakhir lah untuk pada malam ni, iaitu saranan ataupun cadangan lah kepada ustaz, kepada mahasiswa yang kita tahu ada mahasiswa yang tidak balik lah, yang terpaksa stay di universiti masing-masing. So kemungkinan mereka ni akan menempuh Ramadan seorang diri, dan kalau lah PKP ni disambung, maybe diorang pun akan berhari raya tanpa keluarga sisi lah. So apakah cara yang terbaik lah untuk mereka ni kawal emosi dalam situasi tersebut lah. Okay. Saya nak kongsikan sedikit pengalaman saya. Ibu-ibu, kakak, ayah lagi kaya pengalaman daripada saya kan. Dan untuk mahasiswa yang sedang mendengar pada hari ini kan. Okey. Arwah ayah saya adalah ustaz. Kan? Arwah ayah saya adalah ustaz. Okey. Jadi dia memang daripada kecil didik saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala memang dengan keadaan situasi agama lah. Saya adalah batch pertama UPSR.
Siapa yang satu umur dengan saya, siapa dia akan tahu berapa umur saya. Batch pertama UPSR. Sebelum itu adalah penilaian darjah 5. Dulu penilaian darjah 5 Okey. Saya batch pertama UPSR. Siapa yang tahu tu baru tahulah umur saya berapa Lebih kurang baru dalam 27 tahun Okey, tahu. Jadi saya dapat result UPSR yang sangat bagus dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus Saya dapat 3 panggilan asrama waktu tu. Asrama penuh, ada sekolah sains maknanya waktu tu UPSR batch pertama tau. Okey. Ada orang sudah cuba meneka umur kita berapa, maknanya tu sama batch pertama UPSR. Okey, so jadi maknanya saya UPSR saya agak bagus, saya dapat panggilan 3 asrama penuh Arwah ayah saya, dia tidak hantar saya ke asrama penuh, dia hantar saya asrama penuh sungguh. Penuh sungguh ni apa? Sekolah pondok. Sekolah pondok. Penuh sungguh. Nak tidur pun tak muat. Kaki bertemu kepala ni nak tidur pun tak muat. Ni sekolah pondok zaman dulu tau. Sekarang punya pondok, ada katil, ada apa, ni cerita zaman dulu punya zaman dulunya. Okey. Jadi maknanya saya pun sedih. Maknanya saya sedih sangat waktu tu, tapi lama-lama dapat adapt keadaan sekolah. Okey. Ketika umur saya 15 tahun. 15 tahun maknanya tingkatan tingkatan 3 kan. Arwah ayah saya hantar saya pergi Pakistan untuk menghafal Al-Quran. Ini kita cerita tahun 80-an tahun 80-an hujung 80-an kan. Waktu tu tak ada sekolah tahfiz kat Malaysia, tak banyak, tak macam sekarang sekarang banyak. Sekarang sekolah MRSM pun ada tahfiz ni sekarang tak perlu nak hantar anak kita jauh-jauh. Malaysia pun banyak dah sekolah tahfiz yang bagus-bagus sekarang. Ini cerita hujung 80-an Okey. Arwah yang saya hantar saya pergi tahfiz. Umur saya 15 tahun. Duduk dekat Pakistan. Okey. 15 tahun tau. Saya waktu tu pergi bukan ada basic belajar bahasa Urdu, bahasa Hindi. Bahasa Hindi tak ada langsung. Tak tahu langsung. Saya ingat lagi waktu tu. Saya nak beli ubat nyamuk, saya tak kerti nak cakap. Macam mana ubat nyamuk ni? Saya cakap, bayar. Maknanya, nak cari ubat nyamuk. Faham pula si Pakistan tu Dia maknanya 15 tahun tau. Okey. Dalam 15 tahun saya pergi, 3 tahun saya beraya di perantauan. 3 tahun Okey. Ini kita cerita tahun 80-an. Bukan saja WhatsApp ke, video call ke, telefon pun tak ada. Saya demam kat sana, kat Pakistan. Saya demam. Hantar surat ke arwah ayah saya tau. Saya hantar surat ke arwah ayah saya. Ayah, abah, saya ni demam. Tolong doakanlah apa semua. Demam teruk tak boleh bangun kan. Tu surat arwah ayah saya. Arwah ayah saya hantar dapat surat tu. Balas surat tu, saya lama dah sihat dah. Dah boleh main bola dah pun. Waktu tu kita sakit, hantar surat, ayah balas surat kita, lama dah kita sihat. Lama tu. Okey. Jadi kalau cerita mahasiswa sekarang sedih tak balik raya, saya sangat memahami. Kan? Sedih itu. Cumanya zaman sekarang kita ada WhatsApp, video call, kita ada IG, hari-hari boleh tengok mak kita, ayah kita, maknanya hari-hari boleh tahu perkembangan keluarga macam mana. So, tekanan emosi kita sebenarnya tidak setinggi orang-orang terdahulu daripada kita. Atau kita kan belajar jauh-jauh lah, pergi merantau cari ilmu, balik-balik mak dah meninggal, ayah dah meninggal dan sebagainya. Kan? Maknanya saya sangat memahami. Cumanya zaman sekarang dunia ni tidak asing dan tidak jauh dah sebenarnya. Kan? Saya boleh buat live macam ini, dengan kawan saya daripada US. Yang kalau nak naik kapal terbang tu 40 jam, 38 jam kita boleh berbual secara live macam ini. So maksudnya bagi pertama sekali kena faham bahawa tanggungan psikologi kita taklah terlalu tinggi macam orang dulu. Tapi saya sangat faham.
Okay? So apa yang perlu nak buat? Ambil telefon, call mak kita, call ayah kita, call keluarga kita. Keluarga kita pun kalau kita tak duit pun, dia boleh masukkan bank in-kan duit, kita boleh ambil lagi duit. Sekarang dah senang dah. Maksudnya boleh pakai ATM dan sebagainya. Yang penting adalah sentiasa ada keluarga tu ada di hati. Kita ingat berapa ramai kita pada hari ini sebenarnya sedih tu bukan sebab tak ingat keluarga, tak boleh nak jalan rumah kawan-kawan. Itu sebenarnya. Kita tak tahu. Kan dah kena bebel. Sebenarnya tak boleh jalan kawan-kawan, tak boleh nak beraya kawan-kawan. Itu sebenarnya. Aduh. Okey. So ini maknanya sabarlah. Itu maknanya semua itu antara ujian-ujian sebagai perantau ataupun cari ilmu. InsyaAllah tak ada masalah. InsyaAllah. Baik. Okey. Okey, terima kasih Ustaz untuk 5 soalan yang daripada awal tadi. Dan untuk yang terakhirnya, mintalah Ustaz cuba bagi kita pula kepada awal hingga akhir ataupun nak kongsi lah macam Ustaz saya nak kongsi zikir tu, insyaAllah boleh lah. InsyaAllah. Jangan sila-sila. Terputus. Kesimpulan daripada awal hingga akhir lah. Agak. Baik. Maknanya penutup perkongsian. Okey. Penutup. Jadi sebagai penutup dia. Okey, so ada dua. Satu untuk semua kita. Okey. Yang keduanya untuk khas untuk Ikram. Boleh. Okey. So kalau untuk semua bagi seluruh mahasiswa kan, pada saya sekarang ni taklah sedih sangat kan. Kita dah dunia sekarang dah tak jauh dah kan. Kita boleh berbual live dengan keluarga dan sebagainya kan. Itu tak ada masalah. Kemudian yang keduanya maknanya apa yang penting adalah hati itu sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya supaya Allah lindungi kita sebab kita hidup atas takdir sebenarnya. Kita hidup atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta takdir yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau anda kata kita tak tahu sebab tu doa yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dalam hadis, doa yang paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi adalah doa minta takdir yang baik. Apa bunyi doa itu? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebenarnya itu doa minta takdir yang baik. Okey, maksudnya berdoa. Kita tak tahu. Bukan berdoa Allah lindungi mak ayah kita, keluarga kita, diri kita, kan? Dan pada saya lindungi daripada virus. Kalau seseorang meninggal dengan virus dalam keadaan dia redha hati dia, insya-Allah syurga buat dia. Tapi kalau seorang itu meninggal dengan dosa sedangkan dia lupa bertaubat, maka kesengsaraan di hari selepas kematian. Itu yang kita takut sebenarnya. Kan? Ya memang dosa memang virus memang ada. Tapi dosa itu yang maksudnya penting kita jaga diri kita. Terutamanya mahasiswa tadi lah Terutamanya. Maknanya darah muda. Okey, kemudian yang keduanya untuk Ikram. Ikram presiden. Tak. Kau kan? Sebagai apa dalam persatuan? Esko. Okey. So, pesanan saya belajar betul-betul. Jangan berhenti belajar. Kemudian bina dan belajar untuk menjadi kepimpinan yang bagus. Kita tak tahu akan datang. Sebab pemudi merupakan pengganti kepada kepimpinan yang ada sekarang. Satu hari saya tak tahu, mungkin Ikram menjadi satu orang pemimpin negara, kan? Dan saya nak pesan pada hari ini, kalau satu hari nanti awak jadi pemimpin, maksudnya dan saya doakan mudah-mudahan, amin ya Rabb, dan siapa-siapa jugalah bagi dalam persatuan, mudah-mudahan awak jadi orang yang sangat-sangat ikhlas dan bertanggungjawab kepada orang di bawah, okey, jaga diri daripada keaiban, kan? Dan
tingkatkan keaiban diri, perbaiki. Kan? Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting adalah kita memperbaiki diri kita. Kan? Tak ada makna semua. Hari ini kita dipuji oleh orang lain bukan kerana kehebatan kita, tapi kita dipuji oleh orang lain kerana Allah menutup keaiban-keaiban kita. Jika Allah buka keaiban-keaiban kita, tidak ada lagi maknanya kemuliaan di sisi manusia. Itu saya nak pesan lah untuk Ikram dan untuk semualah kepimpinan awak semua. Okey, insya-Allah. Baik. Okey. Terima kasih Ustaz. Ada yang Okay. ada yang tanya tu jap. Ada yang tanya Boleh. apakah amalan? Apakah amalan? Apakah amalan Okey. Ya. Amalan yang dikongsikan oleh orang di Madinah ketika saya memang dalam keadaan yang memang sangat maksudnya diuji dengan keadaan yang memerlukan hati yang kuat dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan kongsikan amalan esok. So, esok jangan lupa sama-sama dalam perkongsian saya. Esok saya akan kongsikan. InsyaAllah saya janji esok saya akan kongsikan. So malam ni kita cerita teaser dia, esok kita kongsikan amalan dia insya-Allah. Amalan sangat bagus sebenarnya. Maknanya dapat daripada Madinah dan maknanya menyebabkan hati kita lebih tenang lagi insya-Allah. Sebab saya banyak jumpa orang-orang yang orang soleh, orang yang baik-baik ini. Saya suka tanya, Tuan, apakah amalan Tuan? Saya suka tanya begitu so maksudnya dengan amalan kita tengok sebab kita nak jadi macam dia, nak jadi soleh macam dia, nak jadi tenang macam dia tu maksudnya jadi hati kalau saya suka kongsi amalan. Esok kita kongsi amalan. So jangan lupa. Esok jangan lupa insya-Allah. Okay. Esok sama pukul 9.30. Sama pukul 9.30. Esok sama pukul 9.30. Ustaz Amin, IG Ustaz Amin. Jangan lupa follow Ustaz Amin dan Ustaz Amin official. Jangan lupa follow, jangan lupa wawarkan ni. Rakaman ada dekat FB. FB saya ada rakaman kita perkongsian kita malam ni. Okay. Insya-Allah Okey. Orang tua tu siapa? Ada yang tanya, saya tak kenal orang tu siapa. Memang waktu tu saya memang tengah blank lah, buntu dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala maknanya datangkan sentiasa orang-orang baik. Kalau kita sentiasa berusaha untuk jadi orang baik okey insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz atas perkongsian lah di mana kita lihatlah pada awal tadi kita sedikit berkaitan dengan perabadaan itu sendiri. Lepas tu kita masuk kepada pengurusan emosi dan sebenarnya kita cuba kaitkan dengan konsep tawakal lah dan kita kaitkan juga kepada pahajuan mensurat itu sendirilah. InsyaAllah daripada pihak kami lah, ISU-UKM mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Ustaz kerana inilah bersama untuk live pada malam ni insyaAllah. Okay, dan yang terakhirnya jangan lupa juga lah untuk yang menonton pada malam ni untuk follow juga IG ISU-UKM dan FB kerana pada masa akan datang. Sebutkan lagi apa IG dia? IG ISU-UKM dan FB lah, ISU-UKM sebab nanti akan ada juga tazkiyah akan datang lah daripada ustaz-ustaz lain lah insyaAllah. ISIUKM ya. IUKM. Okey, boleh follow IG ISIUKM. Ya. InsyaAllah. Okey. Terima kasih kepada ustaz sekali lagi. Okey, sama-sama. Terima kasih juga bagi nasihat kepada saya sendiri insyaAllah. Saya cuba yang terbaik insyaAllah. Semoga Ustaz diberikan kesihatan lah, kepanjangan insyaAllah. Amin. Okey. So kita akhiri dengan tasbih kafarah dan doa insyaAllah. Okey, kita ambil dengan doa dulu, kemudian kita ambil tasbih kafarah insyaAllah. Okey, Ikram baca doa lah. Ikram baca doa. Silakan. Saya tak kira. Ikram. Silakan. Allahu Akbar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Hamdan yu'atmul midah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali karimani sultan. Wa billahi rabba wa bi islam dina wa namsulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka as-sami'ul 'alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم بلغنا في شعبان وبلغنا رمضان وصلى الله Amin. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Kita akhiri dengan tasbih kafarah insyaAllah. Okey, sama-sama ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. InsyaAllah. Okey, Jumpa lagi insyaAllah. Ikram. Jumpa lagi. Lagi. Semoga insyaAllah. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan lupa follow ID Ustaz Amin, Samuel Yes. Official dan ISI UKM. UKM. Betul? InsyaAllah. Okey, Betul. betul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah.